Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Taala dapat kita sambung kitab Idahul Albab yang membicarakan tentang nikah kahwin, pada menyatakan bagi yang berakal yang berkehendak berkahwin dengan sebenar-benarnya. Kita dalam perbahasan wali nikah dan muka surat 44 Rumi Jawi 12, sambungan daripada perbahasan yang lepas. Sambungan muka surat 44 Idahul Albab Rumi 44 12 Jawi. 12 Jawi. Tengok harga kitab ni. Tu RM3.50. Minta kurang dapat RM3. Ni ilmu yang di dalamnya Allah tidak ternilai. Tidak ternilai ilmu kat dalam. Harga RM3.50 itu pun minta kurang lagi 50 sen. Naya penjual. Tapi ilmu di dalamnya Masya Allah tidak ternilai. RM3.50. Tak boleh kurang lagi ke? Kedai lain RM3 je. Garu kepala. Bolehlah RM3. Dapat untung 20 sen pun jadilah. Ambil. Ilmu yang kita akan bicara pada malam ni agak teknikal dan agak susah sikit sebab ia berkaitan dengan hamba dan tuannya. Hamba dan tuannya. Dia sebab benda tu tak ada. Kita dah tak ada dah sekarang. Maka dia agak teknikal dan agak susah sikit lah. Susah sikit. Okey? Muka surat 44 Rumi Jawi 12 Idahul Albab. Saya nak undur balik sikit. Maka yang jauh daripada pihak yang dahulu itu didahulukan jadi wali atas pihak yang hampir. Maka yang jauh daripada pihak yang dahulu. Apa maksud dia? Maksud dia turutan tu lah. Turutan wali tu sebelah tu, tengok. Siapa mula-mula jadi yang layak untuk jadi wali? Yang layak adalah bapanya, kemudian maka neneknya atau datuk, kemudian saudaranya adik-beradik, kemudian saudaranya sebapa. Yang tadi adik-beradik seibu sebapa, yang ni adik-beradik sebapa saja. Kemudian anak saudara seibu sebapa, kemudian anak saudara sebapa hingga ke bawah, cucu saudara, cicit saudara. Kemudian maka mamaknya, iaitu mamaknya, bapa saudara.
Bapa saudara apa? Mamaknya saudara si ibu sebapa. Maknanya pakcik dia, bapa menakan, yang mana si ibu sebapa dengan bapaknya. Kemudian mamaknya, bapa saudara yang sebapa je dengan bapanya. Kemudian maka anak mamaknya, maknanya sepupu lah, yang si ibu sebapa. Kemudian anak mamak yang sebapa je, sepupu yang sebapa. Kemudian maka mamak bapanya, bapa saudara kepada bapa perempuan tadi tu. Maka mamak bapanya, bapa saudara bapanya. Okey? Bapa saudara bapanya, yang mana si ibu sebapa. Kemudian mamak bapanya, bapa saudara kepada bapa perempuan tadi tu, pengantin perempuan tadi tu, bapa saudara. Mamak tu bapa saudara, yang sebapa saja. Kemudian maka segala asabahnya seperti tertib pada pusaka. Yang itu kita tak bahas, kita nak bahas hari ni lah yang tu. Jadi ini turutan tertib dia. Ini turutan tertib. Dan disebut sini, maka yang jauh daripada pihak yang dahulu itu didahulukan. Jadi wali atas pihak yang hampir. Yang lain, seperti anak saudara jika terkebawah sekalipun, didahulukan atas mamaknya. Dan jika ada hampir ia sekalipun, atas mamaknya tadi tu. Kita dah bincang sebelum ni. Siap saya lukis lagi minggu lepas kan? Takkan nak lukis sekali lagi kot. Tengok rakaman minggu lepas. Saya siap lukis lagi. Oral LED. Okey? Anak saudara jika terkebawah sekalipun didahulukan. Anak saudara jika terkebawah berbanding bapa saudara jika hampir sekalipun. Mana anak saudara jika terkebawah ni, makna cucu saudara, cicit saudara lebih layak menjadi wali berbanding dengan mamaknya, berbanding dengan pakciknya, bapa saudara dia. Dan jika bapa saudara itu hampir aja. Dan jika ada ia hampir sekalipun, dan jika ada ia bersamaan. Kita berhenti kat situ kan. Okey, didahulukan atas mamaknya, dan jika ada ia hampir sekalipun, walaupun dekat sekalipun. Okey? Mana ni? Mamaknya dan jika ia hampir sekalipun. Ini kita dah bahas yang terakhir sekali lah minggu lepas. Yakni, maka wali yang jauh, padahal dia daripada tertib yang atas. Tertib yang atas. Didahulu akan dia menjadi wali atas wali yang hampir, padahal ia daripada tertib yang bawah. Seperti anak saudara, cucu saudara lah kita kata. Cucu saudara lebih layak untuk menjadi wali berbanding bapa saudara. Walaupun bapa saudara tu atas je, adik-beradik ayah dia, bapa saudara. Adik-beradik ayah dia, bapa saudara. Tapi dia juga ada anak saudara, dia juga ada cucu saudara. Yang mana cucu saudara dia ni dah matilah ayah dia. Mana anak saudara dah mati, tapi sebelum anak saudara mati tu dia ada anak. Jadi dia panggil cucu saudara. Cucu saudara ni adalah hidup-hidup lagi, lelaki. Kemudian nenek saudara dia nak kahwin. Ambil kau. Nenek saudara dia nak kahwin. Kau nak lukis juga? Allah, hai. Kita lukis lah. Okey, tengok hebat. Kita ditonton oleh yang mesej saya tadi, 2 orang Brunei, 3 orang daripada Indonesia, kemungkinan besar Singapura pun ada. Baik. Sebab kita kena sambung, dia ada rentetan daripada masalah minggu lepas. Sebab tu kita kena ulang sikit. Sikit je ulang. Perenggan itu saja. Setelah habis tertib tu. Tertib pusaka tu. Maka yang jauh daripada pihak dahulu itu didahulukan jadi wali atas pihak yang hampir.
seperti anak saudaranya jika terkebawah sekalipun didahulukan atas mamaknya, dan jika ia hampir sekalipun. Dan jika ia bersamaan pihaknya, itu yang malam ni. Yang bersamaan pihaknya itu yang malam ni. Bila itu yang malam ni, jadi nak dia sambung kan tu kan. Bila dia sambung, terpaksalah kita tulis balik. Cuba tengok balik. Yang pertama, dia punya turutan, tertib. Tertib wali. Tertib wali. Saya nak ambil separuh saja. Mula-mula sekali bapa. Pastilah. Lepas tu datuk. Datuk ni lepas pada tu moyang. Tapi kita biasa dah meninggal, jadi kita tulis gitu je lah. Datuk. Kemudian adik-beradik. Dalam kitab kita tulis saudara kan. Adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa. Okay. Kemudian tertibnya pula adik-beradik sebapa saja. Standard lah ni. Kemudian anak saudara. Saya nak sampai sini je. Anak saudara dulu sebelum bapa saudara. Anak saudara biasalah seibu sebapa. Kemudian anak saudara sebapa. Standard lah tu. Seibu sebapa dia gitu. Okey. Yang sini anak saudara sebapa, anak kepada anak saudara ni cucu saudara. Cucu saudara. Cicit saudara. Dan ke bawah. Okey. Kemudian maka mamaknya. Bapa saudara. Ataupun mamak. Bapa saudara seibu sebapa. Saya nak sampai sini je. Panjang lagi cerita ni. Nak sampai sini dulu. Okey. Cucu saudara. Okey. Kita nak ambil yang ini dulu. Dia kiaskanlah sendiri. Buatlah contoh sendiri ya. Kita nak bahas bapa dah meninggal. Datuk dah meninggal, moyang dah meninggal. Nak kahwin ni. Tak sabar-sabar nak kahwin ni. Okey. Adik-beradik sebapa dah meninggal. Adik-beradik seibu sebapa dah meninggal. Adik-beradik sebapa dah meninggal. Okey. Yang ada anak saudara seibu sebapa dah meninggal. Anak saudara anak saudara sebapa ada? Bukan. Cucu saudara ada? Sebapa? Cucu saudara ada? Dan bapa saudara pun ada. Bapa saudara ada. Boleh? Bolehkah? Tak boleh. Tertib wali wali nikah. Bapa dah meninggal. Tergedik-gedik nak kahwin. Bapa dah meninggal. Datuk dah meninggal. Adik-beradik seibu sebapa dah meninggal. Adik-beradik sebapa dah meninggal. Anak saudara seibu sebapa dah meninggal. Anak saudara sebapa dah meninggal. Yang ada cucu saudara sebapa. Dan ada juga bapa saudara seibu sebapa. Mana yang nak jadi wali?
Mana nak jadi wali? Saya cuba lukis kecil dulu Kalau tak boleh nanti kita belik sebelah. Yang ada ini dia pengantin perempuan. Pengantin perempuan. Tiga segi sebab dia pakai tudung. Tudung bawal tiga segi. Okey? Pengantin perempuan. Yang ada, okey, ni ada ayahnya. Ayahnya ada. Mestilah ada ayah. Okey? Ini ibunya. Ibu pengantin perempuan. Ini ayah. Okey? Tapi ayah kahwin lagi. Ayah kahwin lagi. Ibu tiri. Ibu tiri. Boleh tak? Uduhlah sikit gambar. Saya bukan yang pandai sangat melukis. Okey? Ibu tiri dia. Tak cukup tempat tu kata dah. Tak cukup tempat. Kita kena buat sebelah. Padam balik. Buat sebelah. Ya. Sekali lagi. Pengantin perempuan. Pengantin perempuan. Dia ada ayah. Pengantin perempuan ada ayah. Oh, tudung terbalik gitu. Boleh Dia ada ayah. Dia ada ibu. Dia juga ada ibu yang kedua, ibu tiri. Kahwin, merah kahwin sebab marah kan. Mesti Okey. Meninggal ayahnya. Ayahnya meninggal. Okey? Ibu tiri. Ibu tiri saja nak sebut je. Okey? Kemudian ayah dengan ibu tiri ni ada anak. Ni anak. Ke ada orang bimbang salah faham ke? Kita dah bincang awal-awal dah. Bila sebut wali, perempuan duduk tepi-tepi, duduk diam-diam. Semua lelaki. Tak payah sebut dah. Tak perlu sebut. Tak ada pun wali perempuan. Sebab wali-wali ni syarat dia mesti lelaki. Mesti lelaki. Dia tak boleh perempuan. Wali itu maksudnya lelaki. Muzakkar. Dia tak boleh perempuan. Kalau perempuan tak nama wali. Okey, namanya kuali. Masak-masak. Okay. Ayah kahwin. Katalah ayah kahwin dengan ibu ni, ada seibu sebapa ni. Ibu tiri. Ada anak. Anak lelaki. Okey, ada anak. Ini dia panggil, inilah kita tak apa. Adik-beradik kahwin dapat anak. Ini dia panggil adik. Macam mana? Okey, dapat anak. Dia panggil adik beradik tiri. Adik-beradik tiri.
Salah, adik-beradik sebapa. Ada orang panggil adik-beradik tiri ni. Dia kata, ni adik-beradik tiri aku. Macam mana boleh jadi adik-beradik tiri kau? Ayah aku kahwin satu lagi, dapat anak. Itu bukan adik-beradik tiri. Itu adik-beradik betul. Cuma tambah sebapa. Okey? Adik-beradik sebapa ni pula kahwin. 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 Perempuan lah. Dapat anak. Dapat anak. Okey, biar dulu sini. Stop kat situ dulu. Pengantin perempuan ni pula ada adik-beradik. Kita buat dua contoh lah, sebab minggu lepas kita dah buat satu contoh yang senang. Yang ni kita buat contoh yang susah lah sikit. Pengantin perempuan ni, dia ada adik-beradik. Adik-beradik dia, kita ambil seorang je lah. Boleh buat contoh ramai-ramai, kita ambil seorang je. Adik-beradik. Daripada, adik-beradik daripada apa? Daripada adik-beradik daripada adik-beradik seibu sebapa lah. Ada juga. Sekejap lagi kita bawa kita mangkah, kita matikan dia sekejap lagi. Sekarang ni kita ni dulu. Okey. Adik-beradik sebapa. Dia nak pergi ke sana. Okey, adik-beradik sebapa. Okey. Dan dia juga dia juga ada adik-beradik adik-beradik seibu sebapa. Wih, makin susah ni. Adik-beradik seibu sebapa. Kaedah ni, bila kita faham, dia bawa dekat semua keadaan. Sebab tu, susah sikit pun sabar dulu. Dia bawa kat semua keadaan. Okay, adik-beradik seibu sebapa. Dan adik-beradik seibu bapa ni kahwin. Mestilah kahwin. Dapat anak. Ni nak sampai dah. Dapat anak. Anak ni namanya anak saudara. Anak saudara. Daripada adik-beradik seibu sebapa. Anak saudara ni pun kahwin juga. Mestilah kahwin. Alamak, tak cukup bawah. Kahwin. Kahwin, dapat anak. Dapat anak. Sama dengan dapat anak. Ini dia panggil cucu saudara. Okey. Boleh? Boleh setakat ini? Maka, okey, mari kita matikan dia. Ayah dah mati. Yang tadi ya. Ayah bapa dah mati. Datuk dah mati. Sini yang tak larat nak lukis banyak sangat. Ayah ni yang kata ni kan, ayah dah mati ni, ayah. Ayah dah mati ni. Ke atas, datuk dah mati. Adik-beradik seibu sebapa dah mati. Adik-beradik seibu sebapa dah mati. Adik-beradik sebapa dah mati. Mati.
Sudah, macam mana pengantin perempuan ni? Nak kahwin ni. Anak saudara si ibu sebapa? Oh, mati ke sini pula. Anak saudara si ibu sebapa dah mati dalam kes ni. Alamak, saya dah tulis lain. Anak saudara si ibu sebapa dah mati. Anak saudara si ibu apa dah mati? Mati. Anak saudara si ibu sebapa pun dah mati. Anak saudara sebapa tak sempat tak boleh nak tulis. Tak apa. Kita pindah kejap. Saya pindah kejap. Yang kita nak faham konsep tu. Yang kita nak faham konsep tu. Okey. Anak saudara tinggal yang hidup cucu saudara. Cucu saudara hidup lagi. Cucu saudara daripada anak saudara. Anak saudara kepada adik-beradik si ibu sebapa. Okey. Hidup lagi. Yang ni saya tulis lain sikit tau. Anak saudara sebapa. Bapa saudara si ibu sebapa. Maknanya contoh bukan yang inilah. Contoh yang lain pula ni. Yang tu nanti kita lukis sekejap lagi. Maka sekarang ni yang layak jadi wali adalah cucu saudara. Yang layak jadi wali adalah cucu saudara. Okey. Sebab semua dah meninggal tadi tu. Kalau tengok tertib tu. Belek muka surat 43 tu. Okey, macam mana kalau adik-beradik sebapa masih lagi hidup? Adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa masih lagi hidup. Siapakah yang layak menjadi wali? Adakah adik-beradik sebapa atau cucu saudara? Tapi cucu saudara daripada anak saudara, daripada adik ayahnya adalah adik-beradik si ibu sebapa. Cuba kita tengok. Kalaulah perantin perempuan nak pergi ke adik-beradik sebapa, cuma satu aja. Satu level. Tapi pengantin perempuan nak pergi kepada cucu saudara, level yang pertama meninggal. Adik-beradik sebapa. Pergi kepada anak dia. Adik-beradik sebapa meninggal, pergi kepada anak dia. Level 2 meninggal. Masuk level ketiga. Level kedua meninggal. Level ketiga. Macam MLM pula. Level ketiga. Adakah jadi wali juga sedangkan adik-beradik sebapa ada? Adik-beradik sebapa ni satu level aja. Mari kita tengok. Dari sudut tertib, adik-beradik sebapa. Mana adik-beradik sebapa? Adik-beradik sebapa. Kemudian saudara sebapa. Saudaranya yang sebapa. Adik-beradik sebapa lah tu. Nombor 1, 2, 3, 4. Tengok muka surat 43 tu. 1, 2, 3, 4. Adik-beradik sebapa. Nombor 4. Level dia level 4. Level 4. Adik-beradik sebapa level 4. Adik-beradik adik-beradik seibu sebapa level 3. Okey? Tapi dah meninggal. Maka pergi kepada anak saudara. Anak saudara seibu sebapa level 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak saudara. 1, 2, 3, 4, 5. Level 5. Siapa yang ada kitab boleh nampak lah apa saya tulis ni. Yang tak ada kitab, tak dapat dia nak nolong. Dia level 5. Dah mati pula tu, anak saudara. Dia mati pula tu. Tapi tetap juga dia nama level 5. Dia tetap juga level 5 dari sudut level tu. Anak kepada anak saudara, anak cucu saudara. Okey. Adik-beradik sebapa? Adik-beradik sebapa? Level 4. Tengok, level 4. 1, 2, 3, 4. Maka yang berhak jadi wali adalah level 4. Level 4. Dia berhak jadi wali. Dalam kes ni, memang kita kata logik, bukan logik lah, sesuai sebab adik-beradik sebapa tu, maksudnya adik-beradik itu dekat sangat berbanding anak saudara ataupun cucu saudara tu jauh. Dia duduk level 5, jauh. Adik-beradik sebapa ni level 4. Nombor 4. Ada keadaan level dia tu jauh tapi dia lebih layak jadi wali walaupun dia duduk jauh. Macam mana? Apabila dibuat perbandingan cucu saudara dengan bapa saudara. Cucu saudara dengan bapa saudara. Jadi saya siapa yang tak salin tak apa, saya buat balik sekali lagi. Okey, sekali lagi. Ini yang level yang tak sama. Yang tak sama dengan cara ni. Kalau kita tengok sekali, betul lah adik-beradik sebapa. Dia dekat kan? Adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa kan dekat. Cucu saudara jauh. Maka layaklah adik-beradik sebapa. Sebab dia hidup lagi. Layaklah dia jadi wali. Ni saya nak buat perbandingan. Tengok perbandingan ni. Pengantin perempuan. Dia ada ayah. Ayah dia ada adik-beradik. Ni adik-beradik ayah. Makna pakcik pengantin perempuan lah. Okay. Boleh kita kata adik-beradik ayah ni mak lain pun boleh. Kalau kita nak complicatedkan sikit, ni kahwin. Kita complicatedkan sikit. Ni ibu dia, ibu kandung pengantin perempuan. Ini ibu, okey. Yang ni nanti dulu. Okey. Ayah ni ada ayah. Mestilah ayah ada ayah. Ayah ni ada ayah. Ayah dia ada ayah. Mana datuk lah. Gitu kot. Okey. Ni datuk. Dalam kitab kita tulis nenek. Dia kahwin 2. Dia kahwin 2. Kahwin satu lagi. Okey. Tak kisahlah mati baru kahwin ke apa. Kahwin 2. Agak teknikal sikit. Jadi kahwin, datuk ni kahwin, dapat kahwin yang kedua. Maknanya yang kedua tu dia panggil, daripada pengantin perempuan ni dia panggil nenek tiri kan. Nenek tiri. Tapi biarlah. Tak penting perempuan tu. Dapat anak. Saya buat warna merah. Ini maknanya nombor 2. Tiri. Nampak tu? Dapat anak ni. Dapat anak.
Yang ini dengan ayah dia adalah adik-beradik. Adik-beradik sebab apa? Adik-beradik sebab apa? Sebab apa? Adik-beradik sebab apa? Adik-beradik sebab apa? Adik-beradik ayah dia. Adik-beradik ayah dia. Maknanya pakcik pengantin perempuan. Dan okey, dia ada anak saudara juga. Ayah dan ibu dia ada seorang lagi anak selain pada dia, lelaki. Ni dapat lah, adik-beradik kan? Adik-beradik betul lah, adik-beradik pengantin perempuan dia lelaki. Kahwin. Dapat anak lelaki. Anak ni panggil anak saudara. Betul? Anak saudara pengantin perempuan. Anak saudara ni pun kahwin. Mestilah kahwin. Dapat anak juga. Dia panggil cucu saudara. Boleh? Setakat ni boleh kan? Okey, sekarang kita matikan dia. Ayah dah mati. Ni pengantin perempuan ni, jangan lupa ni, nak kahwin ni. Ayah dah mati. Datuk dah mati. Okey. Tak boleh jadi wali. Adik-beradik sebab apa? Adik-beradik sebab apa? Daripada mak tiri dia punya anak lah, adik-beradik sebab apa? Hidup lagi. Adik-beradik sebab apa? Kemudian siapa lagi mati ni? Adik-beradik. Ni adik-beradik ni. Adik-beradik dia mati. Adik-beradik lelaki mati. Ni adik-beradik seibu sebab apa? Tapi sebelum mati tu dapat anak. Adik-beradik dia dapat anak saudara pengantin perempuan lah. Mati juga lelaki. Tapi sebelum anak saudara dia mati, sempat kahwin dan dapat anak lelaki. Dia panggil cucu saudara. Hidup. Tengok level pula. Tengok level kita MLM hari ni. Adik-beradik sebab apa? Cuma satu je. Iaitu ayah dia punya adik-beradik. Tapi sebab apa? Satu ke atas je. Adik-beradik perempuan bukan. Cucu saudara berapa tu? Adik-beradik dia satu tapi dah meninggal. Anak saudaranya dua. Cucu saudara tiga. Okey. Ini dari sudut jauh dekat. Dari sudut tertib, mana lebih tertib? Adakah anak saudara tertib dia tertib susunan tu. Yang tadi saya kira 1, 2, 3 ni dari sudut jauh dekat. Dari sudut jauh dekat, tapi dari sudut tertib. Dari sudut pangkat lah, pangkat. Contohnya kan, kalau macam contoh kan, kalau macam gini, dari sudut pangkat. Biasa ni orang-orang utara pakai lagi pangkat ni. Orang-orang lain tak pakai dah. Macam mana tau? Contohnya, adik-beradik. Ni nak cerita pangkat pula. Kita lukis lagi. Lukis aja hari ni. Okay? Dia ada adik-beradik. Laki perempuan tak kisahlah. Adik-beradik. Ni adik-beradik. Adik-beradik. Masing-masing kahwin. Masing-masing kahwin. Ni adik-beradik ni. Kahwin. Dapat anak. Okey. Seorang abang. Seorang adik. Gitu kot. Seorang abang, seorang adik. Dapat anak. Dapat anak juga. Adik kahwin pun dapat anak juga. Okey. Ni orang utara pakai lagi.
Saya perhati orang selain pada utara tak pakai rasanya. Tak tahulah yang saya perhati. Okay. Ni nak faham pangkat pula. Tadi nak faham jauh dekat. Sekejap lagi kita kembali balik ke pangkat jalan. Adik-beradik. Masing-masing kahwin dan dapat anak. Okay. Yang ni umur anak abang ni umur 10 tahun. Pada umur 7 tahun. Anak adik ni umur 10 tahun. Okey. Maknanya siapa nak panggil siapa abang? Kita letak nama Ahmad. Ni kita letak nama Omar. Ahmad nak panggil Omar ni adik ke abang? Omar nak panggil Ahmad ni adik ke abang? Ni nak tengok pangkat. Cuba tengok siapa yang panggil. Saya nak tengok. Ahmad nak panggil Umar apa? Ahmad kena panggil Omar bang. Ahmad. Orang utara ke? Maka Ahmad memanggil Omar abang. Kalau Jawa, Ahmad panggil Omar abang. Samalah, ramailah juga yang amal ni. Yang saya tahu 2-3 tempat je. Maka abang adalah Umar. Ahmad adalah adik lah kiranya. Kerana ikut pangkat. Ni dari sudut pangkat. Ni dari sudut pangkat. Ada apa panggil? Munasabah ke? Panggilan apa? Yang tua panggil yang muda abang. Yang muda panggil yang tua adik. Ada kemunasabahan ke? Ya, munasabah dari sudut pangkat. Pangkat. Itulah munasabah dia. Tapi dari sudut umur, abang ni umur 10 tahun lah. Okay. Ini tu beza. Kalau nak ikut umur, umur tu, maka Ahmad lah abang. Tapi dari sudut pangkat, Ahmad adik walaupun umur 10 tahun. Okay. Jawa pun panggil macam tu juga Okay. Cuba kita tengok ini. Dah faham tu maksud pangkat. Pangkat. Dah faham dah yang tu? Mari kita tengok ini. Dari sudut pangkat, mana lagi tinggi pangkat? Dari sudut pangkat, mana lagi tinggi? Adakah cucu saudara lebih tinggi pangkat daripada adik-beradik sebapa? Dari sudut pangkat bukan dari sudut dekat jauh. Dari sudut dekat jauh, hampir dekat dengan jauh. Ni kes ni. Mana? Okey, kalau tengok tertib, pangkat bapa, bukan. Cucu saudara. Cucu saudara dia mengambil pangkat anak saudara. Cucu saudara dia mengambil pangkat anak saudara. Sebab anak saudara dah meninggal. Sebab tu dia ambil pangkat tu. Anak saudara dia ada pangkat sendiri, iaitu bapa, datuk, adik-beradik si ibu sebapa,
adik-beradik sebapa. Kemudian baru anak saudara si ibu sebapa. Dia nombor 4. Dari sudut pangkat duduk nombor 4. 4. Dari sudut pangkat. Nombor 4. Jadi cucu saudara dia dapat sekali 4. Dia dapat anak saudara punya pangkat sebab anak saudara dah meninggal. Ayah dia lah maknanya. Meninggal. Maka dia dapat pangkat tu. 4. Okey. Kita tengok adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Sekejap. Bukan adik-beradik sebapa. Bukan adik-beradik sebapa. Adik-beradik bapa sebapa. Baru betul. Bukan adik-beradik sebapa tu rasa macam pelik je. Bukan adik-beradik sebapa. Sebab yang kahwin tu, datuk dia yang kahwin. Tu datuk dia. Tengok datuk tu. Datuk dia yang kahwin. Bukan ayah dia. Ni ayah dia. Kalau ayah dia kahwin, baru dapat adik-beradik sebapa. Sekarang ni datuk dia kahwin. Jadi bukan adik-beradik sebapa. Kat situ dah select sikit. Adik-beradik bapa. Baru betul. Adik-beradik bapa sebapa. Adik-beradik bapa. Tapi satu bapa je. Ayahnya, datuknya kahwin 2. Datuknya kahwin 2. Dan yang kedua tu dapat anak. Maka dia adalah adik-beradik kepada bapa dia. Adik-beradik kepada bapa pengantin perempuan. Adik-beradik kepada bapa pengantin perempuan tapi mak lain. Dia panggil adik-beradik sebapa. Kat mana adik-beradik sebapa tu pangkat dia? Jauh. Bapanya 1, datuk 2, adik-beradik si ibu sebapa 3, saudaranya yang sebapa 4, adik-beradik sebapa 4, anak saudara sebapa 5, anak saudara sebapa 6, pakcik si ibu sebapa 7, pakcik sebapa 8. Pangkat dia 8. Maksudnya jauh. Bukan jauh. Pangkat rendah. Yang ini pangkat 4. Tertib yang keempat. Maka walinya adalah cucu saudara. Walaupun jauh. Itu dekat jauh tu. Pengantin perempuan. Jauhnya adik-beradik. Bapa dah meninggal. Datuk dah meninggal. Pengantin perempuan ni. Ada adik-beradik. Bapa dah meninggal. Pergi kepada datuk. Datuk dah meninggal. Pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik dah meninggal. Adik-beradik si ibu sebapa dah meninggal. Pergi kepada anak saudara. Anak saudara dah meninggal. Pergi ke cucu saudara. Jauh pergi tu. Sedangkan pengantin perempuan dengan pakcik dia, adik-beradik sebapa tu dekat. Punyalah dekat. Satu aja. Satu pangkat aja. Walaupun dekat, tetap juga sebenarnya pangkat dia 8. Tertib dia 8. Jadi tertib 4 dia cucu saudara. Sedangkan jauh. Kan? Itulah beza tengok Yang ni logik lah. Yang ni logik lah. Dalam kes ni logik macam mana? Sebab adik-beradik sebapa. Adik-beradik dia. Tapi sebapa? Pangkat 4. Adik-beradik sebapa. Bukan bapa saudara. Bukan bapa saudara sebapa tak. Adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa, dia dekat. Sebab pengantin perempuan, dia ada adik-beradik. Dia ada adik-beradik si ibu sebapa tapi dah meninggal. Dia ada juga adik-beradik sebapa. Tak meninggal lagi. Jauh sikit lah kan. Tapi masih lagi betul-betul adik-beradik. Okey. Berbanding dengan cucu saudara, jauh. Cucu saudara. Adik, walaupun si ibu sebapa. Adik-beradik dia sebapa, dapat anak. Anak tu kahwin, dapat anak lagi. Itu panggil cucu saudara. Jauh. Yang ini, adik-beradik sebapa dia. Ada adik-beradik, tapi sebapa je. Tapi dia punya kekuatan dia, tertib dia nombor 4.
maka menang. Sesuai lah ni yang sesuai. Ini yang kena. Yang ni soalan macam tak kena. Yang ni. Soalan macam tak kena. Sebab macam mana dia punyalah jauh sampai ke cucu saudara dia jadi wali, sedangkan adik-beradik bapak saudara dia ada je, tak boleh jadi wali kerana ada cucu saudara. Pangkatnya lebih tinggi dari sudut pangkat. Walaupun dari sudut jauh. Pangkat tinggi walaupun jauh. Jauh tu nak pergi tu jauh. Dengan adik-beradik, lepas tu dengan anak dengan anak sampai cucu. Jauh nak pergi. Tapi pangkat tinggi. Pangkat tinggi. Berbanding dengan adik-beradik pakcik dia. Bapak saudara dia. Yang mana bapak saudara dia, datuk dia tu kahwin satu lagi lah. Sebab apa? Pangkat dia 8, teruk pangkat dia. Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Walaupun nampak macam dekat. Ni pakcik aku ni, bapak saudara. Ni cucu saudara. Kenapa pakcik saudara, bapak saudara kau tak boleh jadi wali? Tak boleh, pangkat dia 8. Jauh. Cucu saudara pangkat 4. Gitulah. Cucu saudara macam mana boleh dapat pangkat 4? Dia ambil anak saudara punya pangkat. Sebab anak saudara meninggal. Ayah dia lah meninggal. Kena faham konsep tu dulu. Lepas faham konsep tu, baru boleh faham yang lain. Baca lagi Tu Maka yang jauh daripada pihak dahulu itu didahulukan. Jadi wali atas pihak yang hampir. Yang jauh tadi didahulukan jadi wali. Dia jadi wali walaupun dia jauh. Atas pihak yang hampir berbanding yang dekat, yang hampir, yang dekat. Sekejap. Okey. Maka walaupun jauh, dia lebih layak dari sudut pangkat untuk jadi wali berbanding dia dekat aja, tapi pangkat jauh. Seperti anak saudaranya, jika terkebawah sekalipun, terkebawah tu cucu cicit lah, sekalipun didahulukan atas mamaknya, jika ia hampir sekalipun. Kalau kita nak tambah satu lagi cerita, boleh lah kita tambah satu lagi cerita. Kalau ada cucu saudara ni pun dah mati, cucu saudara ni pun dah mati, nanya ke dia. Alamak. Cucu saudara pun dah mati. Tapi sebelum cucu saudara ni mati, dia kahwin dulu. Dia kahwin. Dan dapat anak baru mati. Ni anak dia. Anak dia. Maknanya cicit saudara. Pengantin perempuan ni siapa? Nenek saudara. Nenek nak kahwin. Jadi siapa yang nak pakai? Cucu nenek apa? Moyang. Moyang saudara. Dah tua-tua pun nak kahwin. Tak apalah, power. Okey. Cicit jadi moyang lah. Cicit saudara kena jadi wali. Sebab apa? Sebab moyang saudara nak kahwin. Kan moyang saudara ni dia ada bapak saudara. Kan moyang saudara ada bapak saudara. Bapak saudara dia tak ada ke? Bapak saudara kepada moyang saudara ni ada. Tapi kenapa tak boleh jadi? Pangkat dia 8. Pangkat aku 4. Dapat mana pangkat 4 kau? Dapat daripada bapak aku. Bapak kau dapat pangkat 4 sebab dia anak 4. Dapat daripada bapak aku, iaitu cucu saudara. Dapat 4 daripada cucu saudara. Cucu saudara ni dapat pangkat 4 daripada mana? Daripada anak saudara. Moyang saudara. Macam tu lah juga moyang ke atas lagi. Begitulah seterusnya. Itu yang disebut di sini. Yang hampir seperti anak saudaranya, jika terkebawah sekalipun didahulukan atas mamaknya.
didahulukan atas mamaknya, didahulukan atas pakciknya. Dan jika ada ia hampir sekalipun, walaupun pakcik itu hampir, tetap juga tak boleh jadi wali dari sudut pangkat. Dan jika ada ia bersamaan ia, macam mana kalau bersamaan ia pada pihaknya? Dan jika ada ia bersamaan pada pihaknya tetapi tiada hampir, maka didahulukan yang hampirnya. Bersamaan pihak, bersamaan pangkat lah. Sama pangkat, pangkat sama. Tertib tu seperti anak, tertib sama. Macam mana? Seperti anak saudara yang sebapa, didahulukan daripada anak bagi saudaranya yang seibu sebapa. Ini senang aja ni. Seperti anak saudara, seperti anak saudara sebapa, anak saudara sebapa didahulukan daripada anak bagi anak saudara, anak bagi anak saudara seibu sebapa dengan dia. Macam mana? Kena lukis juga tak? Anak saudara, maka didahulu jika ada ia bersamaan pihaknya, sama tertib dia, sama power, tetapi tiada hampirnya, jauh, maka didahulukan yang hampirnya. Seperti anak saudara yang sebapa, didahulukan anak bagi anak saudara, cucu saudara seibu sebapa. Allah, susahnya nak lukis. Anak saudara pengantin perempuan, pengantin perempuan, pengantin perempuan nak kahwin, semua dah mati dah ni, cerita semua dah mati lah. Maka ada anak saudara sebapa, ada anak saudara sebapa, dan dia juga ada cucu saudara seibu sebapa. Okey, pengantin perempuan ni ada anak saudara sebapa. Ni anak saudara tapi sebapa. Didahulukan daripada anak bagi anak saudara. Ni tapi seibu sebapa. Cicit saudara. Cicit saudara. Cicit saudara. Ini anak saudara. Yang tu, anak saudara. Tapi anak saudara seibu sebapa. Anak saudara seibu sebapa. Maknanya ayah dia kahwin dua jugalah ni. Pakcik ni kahwin dua ni, pakcik ni. Pakcik ni. Dia kahwin. Pakcik ni kahwin. Pakcik ni pun kahwin. Kahwin dua. Tak kisahlah kahwin sekaligus ke apa, yang penting masing-masing ada anak. Okey. Kahwinnya dengan perempuan ni dapat pengantin perempuan. Ayah ni juga kahwin dengan satu lagi itu dapat dapat anak. Dapat anak. Dapat anak. Kahwin maknanya adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Lepas tu dia kahwin. Adik-beradik sebapa ni kahwin. Dapat anak. Ni anak dia. Anak saudara sebapa. Pengantin perempuan ni juga dia ada adik-beradik lain. Adik-beradik lain, adik-beradik seibu sebapa, kahwin.
Kahwin dapat anak. Inilah anak dia, anak saudara. Seibu sebapa. Boleh setakat itu? Ni cicit saudara. Okey. Sekarang ni masalahnya pakak-pakak meninggal belaka dah. Ayah meninggal. Adik-beradik seibu sebapa meninggal. Adik-beradik sebapa meninggal. Yang ada anak saudara sebapa. Siapa lagi meninggal? Anak saudara meninggal. Anak saudara seibu sebapa. Yang tinggal, ni dia. Anak saudara sebapa atau cicit saudara. Tapi cicit saudara tu seibu sebapa. Susahnya. Dan jika ada ia bersamaan pihaknya, tetapi tiada hampir jauh, maka didahulukan. Seperti anak saudara yang sebapa. Anak saudara sebapa. Seperti anak saudara yang sebapa didahulukan daripada anak bagi anak saudara seibu sebapa. Cicit saudara mana dahulu? Mari saya nak baca syarah sekejap. Okey. Saudara yang seibu sebapa, maka anak saudara yang sebapa tadi, anak saudara sebapa itu bersamaan ia dengan cucu saudara seibu sebapa pada jihah, iaitu sama-sama kuat, tetapi keduanya bersalahan pada hampir dan jauh. Maka didahulukan anak saudara menjadi wali atas anak bagi anak saudara kerana ia terlebih hampir daripadanya. Yang ini tak sama pula. Yang ini walaupun adik-beradik seibu sebapa ni kira kuat lah kan. Adik-beradik seibu sebapa ni kuat. Ni adik-beradik seibu sebapa ni kuat. Anak saudara seibu sebapa kuat. Cucu saudara seibu sebapa pun kuat. Tapi jauh. 3 level. 3 level. Berbanding dengan adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Dan adik-beradik sebapa. Dan anak saudara, anak saudara sebapa. Adik-beradik sebapa itu kuat, tapi dah meninggal. Yang ada anak saudara. Mana lagi kuat? Okey, mana lagi kuat? Mana lagi kuat? Sama ada adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa. Yang lagi kuat adalah adik-beradik seibu sebapa berbanding dengan adik-beradik sebapa. Mana lagi kuat? Anak saudara seibu sebapa. Anak saudara seibu sebapa ni berbanding anak saudara sebapa. Kuat lagi anak saudara seibu sebapa, tapi anak saudara seibu bapa dah meninggal. Mana lagi kuat? Ya. Ni ada seorang lagi anak dia ni. Anak saudara sebapa ni pun kahwin dapat anak. Dia panggil, saya tulis cicit. Anak saudara, cucu lah, saya pula cicit. Cucu saudara. Cucu saudara. Okey. Cucu saudara sebapa. Cucu saudara sebapa mana lagi kuat? Cucu saudara sebapa mana lagi kuat daripada cucu saudara seibu sebapa? Mestilah lagi kuat cucu saudara seibu sebapa. Tapi anak saudara sebapa mana lagi kuat daripada cucu saudara seibu sebapa? Yang ini kuat lagi anak saudara sebapa. Nampak? Dia macam
Dia macam setiap kes tu dia ada formula tersendiri. Kita tak boleh nak pakai satu formula. Cuma kita boleh faham kaedah konsep je. Oh, konsep dia gitu. Tapi detailnya dia ada kaedah sendiri. Dia ada apa? Dia ada formula itu sendiri. Tengoklah. Yang tadi bab lain sikit, yang ni lain sikit. Cuma kita ambil ilmu je. Tak beramal lah dengan benda ni. Nak beramal benda, kena pergi pejabat agama. Pejabat agama settle semua. Ini untuk ilmu. Ini untuk ilmu. Okey. Dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjatnya, tetapi salah seorang daripada keduanya yang merdekakan dia. Allah, ni masuk bab ni pula. Atau saudara seibu dengan dia, maka didahulukan dia jadi walinya. Ulang balik. Pening ni. Dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjat, sama kuat. Bersamaan. Dua wali pada darjat sama. Tetapi adalah salah seorang daripada keduanya yang merdekakan dia. Atau saudara seibu dengan dia. Itu nanti dulu. Maka didahulukan dia jadi walinya. Macam mana ya? Jika adalah bersamaan dua wali pada darjat sama-sama, tetapi adalah salah seorang daripada keduanya itu penghulu yang merdekakan dia. Ini cerita hamba juga. Cerita hamba. Ini pun kita rasa tak amal lah kot kita ni. Tapi sebagai ilmu. Okey? Atau salah seorang daripada keduanya itu sebagai saudara si ibu. Itu nanti dulu. Dengan perempuan itu, maka hendaklah didahulukan penghulu itu untuk jadi wali. Kerana bahawasanya keduanya terlebih kuat nisbah asabah. Ni untuk sekarang ke akan datang ni? Dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjatnya, tetapi adalah titik tu yang Rumi tu salah titik tu. Bukan titik kat situ. Apa benda tiba tetapi huruf besar pula. Kan? Dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjahnya, tetapi adalah salah seorang daripada keduanya yang merdekakan dia, atau saudaranya yang seibu dengan dia, maka didahulukan jadi walinya. Kalaulah sama kuat, tetapi salah seorang tu dia tuan, dia yang memerdekakan. Dia yang memerdekakannya, maka dia lebih layak jadi wali. Dia lebih layak jadi wali. Macam mana kalau kita nak bagi contoh tadi? Tapi salah seorang daripada keduanya merdekakan. Dia yang merdekakan. Ini kita akan ceritalah, akan datanglah. Berkaitan dengan perkaitan hamba dengan tuan. Dia kuat juga. Malah bukan penghulu ataupun tuan pada hamba tadi. Dia panggil penghulu. Penghulu tu merdekakan dia. Saya rasa ni akan datanglah. Saya cerita sikit dah. Sinopsis dia. Penghulu tu merdekakan dia. Bila merdekakan dia, dia hamba. Maka settle lah kan? Settle lah. Sebenarnya tak settle lagi. Tak settle dengan maksud apa? Kalau katakanlah yang dia yang merdekakan tu, hamba tu perempuan. Hamba tu nak kahwin. Penghulu dia tadi, bekas penghulu lah, boleh jadi wali. Boleh jadi wali jika tak ada wali dia lah. Ayah dia tak ada. Ayah hamba tadi yang telah dibebaskan tadi. Tak ada ayah, tak ada adik-beradik, semua tak ada. Maka dia boleh pergi kepada penghulu. Dia bukan boleh pergi kepada penghulu dia, bekas penghulu dia. Dia boleh pergi kepada asabah bekas penghulu dia juga. Ataupun anak penghulu dia, anak saudara penghulu dia, pakcik penghulu dia. Ini pun sekadar ilmu. Ini pun agak susah sikit. Orang pun macam tak berapa minat nak belajar. Tapi kita tetap juga lalu. Sebagai ilmu. Untuk dapat lebih 1000 rakaat solat sunat. Nak solat sunat malah
belajar tentang hamba ni, akan datang tentang hamba ni, kurang-kurang dapat pahala 1000 rakaat solat sunat pun jadilah. Ilmu ni tak amal pun. Tapi dia ada. Jadi kita akan belajar bab hamba dengan bab hamba dengan bab penghulunya, yang mana dia ada siapa yang ada kitab Kifayatul Muhtadi boleh baca. Kitab Kifayatul Muhtadi ada. Saya belajar dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Muka surat berapa? 5 ujung-ujung. Muka surat ujung-ujung 552. Ambil kau muka surat 500. Penghujung Kifayatul Muhtadi ada membicarakan tentang hamba. Okay? Jadi kita akan datang, kita akan bincang berkaitan dengan seseorang nak kahwin, tak ada wali, tapi dia dulu berasal pada hamba. Siapa nak belajar lebih lanjut tentang hamba, InsyaAllah minggu hadapan. Dan faraid pun hamba ada fungsi. Ya, betul, faraid pun ada. Dia sebenarnya dia ikut faraid. Betul ada asabah. Betul ada dalam masalah wali ni ada asabah. Susahlah sikit. Saya nak terang pun Allah, susahnya. Tapi bolehlah slow-slow. Jadi kita akan berhenti dekat kita akan masuk bab hamba nanti, tapi sebelum bab hamba kita akan masuk anak yang boleh menjadi sebelum bab hamba. Hamba tu muka surat 45 sebelah tu. Kalau ada mu'tikun tu, yalah tu, penghulu lah tu. Kita akan masuk sebelum tu sikit berkaitan dengan seorang anak secara umumnya tak boleh jadi wali untuk emaknya. Tapi ada keadaan tertentu yang anak boleh jadi wali untuk emak dia. Siapa? Ni yang kita akan baca. Ada satu iaitu kahwin sepupu. Bila kahwin sepupu, akhirnya anak tadi boleh jadi wali untuk emaknya. Itu perbahasan akan datang. Saya nak bagi ni dulu. Iklan ni dulu. Anak boleh jadi wali kepada mak dengan syarat mereka tu kahwin sepupu. Satu. Yang kedua, masuk bab hamba, iaitu anak tu yang memerdekakan ibu dia. Maka bila ibu dia nak kahwin lain, ibu tu tak ada wali dah, maka anak tadi boleh jadi atas jalan memerdekakan, bukan atas jalan anak, walaupun dia tu anak. Kemudian boleh juga masalah wati syubhah. Ayah tersalah bersetubuh dengan anaknya. Ayah, saya salah sebut tadi tak apa, sekejap lagi saya sebut balik yang tu. Ayah tersalah bersetubuh dengan anaknya. Maka sebab tak sengaja, tiba-tiba anaknya mengandung. Maka lahir anak. Anak tu boleh dibankan dengan ayah. Sedangkan tu datuk sebenarnya tu kalau nak kira. Tapi dia jadi wati syubhah. Bin dengan ayah. Dan anak yang tersalah setubuh tadi, anak perempuan yang salah setubuh tadi nak kahwin lain. Nak kahwin lah. Bukan nak kahwin. Nak kahwin, tak ada wali lain lah. Maka anak tadi boleh jadi wali. Menarik tak? Untuk mak dia. Sedangkan bin sama. Dia macam adik-beradik walaupun dia melahirkan. Seolah-olah macam tu lah. Mak melahirkan anak, anak tu bin, anak tu pangkat dia adik-beradik. Sebab bukan pangkat, bin adik-beradik. Bin ayah dia tu. Sebab wati syubhah. Dan juga kafir majusi. Yang ketiga dah, keempat dah, kafir majusi. Yang mana kafir majusi ni boleh kahwin dengan anak. Okey? Maka nanti masuk Islam dan sebagainya pun boleh jadi, anak boleh jadi wali untuk ibu dia. Dan kalau anak tu dia wali hakim di tempatnya.
ibu dia nak kahwin tapi tak ada wali lain dah. Terpaksa pakai wali hakim. Yang mana wali hakim tu anak dia. Maka 5 keadaan tadi saya sebut saya ringkas akan dibincangkan pada akan datang. Jadi siapa nak tahu bagaimanakah keadaan anak boleh menjadi wali kepada ibunya, ada 5 keadaan. Dan kita akan bincang juga berkaitan dengan hamba, iaitu penghulu boleh jadi wali, bekas penghulu boleh jadi wali kepada bekas hambanya. Wallahu alam. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sambung akan datang sejam lebih dah. Sebab dia agak susah sikit tadi. Dan siapa yang tak faham boleh tengok balik rakaman tu, sebab kita lukis panjang lebar tadi. Saya tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa 'amilus salih. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.